Kawasan tu gelap tau. Tempat yang kucing dia tengok ni gelap. Jadi dia tak nampak apa-apa. Dia cuma macam, cuba macam perhatikan kawasan gelap tu. Bila mata dia dah sesuai dengan pencahayaan di dalam bilik ni, dia nampak betul-betul dekat kawasan tu ada satu bayangan. Bayangan susuk tubuh seolah-olah macam perempuan berambut panjang. Macam pada mulanya dia nampak kain tau. Kain yang berwarna putih. Tergantung di situ. Jadi dia pun, kain apa tu? Dia fikir macam tu. Dia pun tengok. Tengok. Lah, ada satu rambut yang macam menghurai ke bawah dan kemudian ada tangan seolah-olah macam bertinggi. Tahu tak? Macam menyangkung dekat atas. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Kelibat pocong dalam kereta. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Faizal. Yang mana Faizal ni pernah mengalami satu pengalaman seram yang mana pada waktu tu dia sedang menunggu adik dia pulang daripada kerja. Kisah dia berbunyi begini. Okey, kisah ni dikatakan berlaku di rumah dia, yang mana dia ni tinggal di satu daerah ataupun di satu kawasan di negeri Kedah. Dia bagi tahu dekat dalam kiriman ni yang mana dia hanya dua beradik tau. Yang mana dia adalah abang sulung dan kemudian dia ada adik seorang adik perempuan. Dia dua orang je. Jadi dia dua orang ni sangat rapat lah. Pernah berlaku satu malam yang mana pada waktu tu dia ni sedang berada di ruang tamu, sedang menonton bola dekat televisyen. Sambil dia tengah menonton, hujan di luar rumah ni sangat-sangat lebat dengan guruhnya apa semua kan. Jadi dia kata, lebatnya, adik aku ni balik pukul berapa? Jam pada waktu tu lebih kurang pukul 11 lebih macam tu. Adik dia pula kerja di sebuah kedai baju. Kedai baju kira macam pembantu jualan lah. Jadi macam korang tahu-tahu lah kan, bila kerja kedai-kedai macam tu, balik mesti dalam pukul 10, betul tak? Sampai rumah dah pukul berapa? Adik dia pula memandu kereta. Sedang dia tunggu-tunggu, tiba-tiba dia terdengar di bahagian belakang dia ni, yang mana ada satu tangga untuk naik ke bahagian atas. Mak ayah dia dah tidur dekat atas. Dia terdengar ada bunyi tapak kaki di tangga. Jadi dia pun toleh ke bahagian belakang. Apa yang dia nampak adalah mak dia. Mak dia turun dan kemudian mak dia kata, Zal, kau tak tidur lagi? Dia kata, belum. Tengah tengok bola nak mak. Jadi kau tengokkan adik kau. Dia kata macam tu. Kenapa mak? Kau tahu tadi adik kau telefon, nangis dia. Menangis? Kenapa? Dia okey tak? Okey je, cuma dia kata tak tahulah macam dia kena ganggu pula. Habis nak ambil ke apa ni?
Tak payah, kejap dia dah nak on the way, dah nak sampai dah, dia kata macam tu. Nanti kau tengokkan dia kata macam tu. Okey. Mak dia pun naik balik masuk ke dalam bilik. Yang dia ni pula tunggulah adik dia kan. Sampailah dia terdengar di luar rumah ni seolah-olah macam ada bunyi enjin kereta tau. Lepas tu ada bunyi horn, pin macam tu. Dia pun bangun daripada sofa dia ni, terus pergi ke bahagian pintu depan rumah dia. Dia buka pintu dan dia dapati adik dia berada di dalam kereta. Adik dia cepat-cepat keluar dengan payung tak ada. Sebab si Faizal ni tak sempat ambil payung pun, adik terus keluar lari, pergi ke arah depan pintu dan dia kata, bang buka pintu bang, tolong bang buka pintu. Dia kata macam tu. Si Faizal ni cemas tau. Jadi dia buka pintu pagar dan dia kata dengan adik dia, Kenapa ni? Sambil adik dia masuk, dia pun terus tutup pintu pagar tau. Pintu pagar. Dan dia tengok dekat luar memang tak ada apa-apa pun. Tak ada orang kejar ke, tak ada apa. So adik dia depan pintu ni dengan basah-basah ni cakap dengan dia, Bang tolong bang, dia kata gitu. Kenapa? Kau ceritalah dekat abang, kenapa? Tak, tadi orang masa dekat dalam kereta, dia kata macam tu. Waktu dia tengah nak cerita ni, tiba-tiba grill rumah dia ni, yang mana betul-betul dekat sebelah dia orang pada waktu tu, bang, macam ada satu benda yang langgar tau. Menyebabkan dia dengan adik dia terkejut. Adik dia terus menjerit lari naik ke atas. Waktu ni dia kata dia tenung, dia tengok dekat luar, tak ada, hujan lebat ni. Dan kemudian dia buka pintu pagar, dia tengok apa penyebab bunyi pagar ni seolah-olah macam dia hentak. Angin tak mungkin lah, grill kan ada ruang-ruang angin, betul tak? Bukan tertutup semua. Jadi dia kata dia perhatikan betul-betul. Waktu dia pergi dekat bahagian luar ni, dia kata dia nampak betul-betul dekat sebelah kereta adik dia seolah-olah macam ada benda yang berdiri tau. Dan bila dia amati betul-betul, benda itu adalah makhluk pocong. Hantu bungkus lah, senang cerita. Jadi bila dia nampak tu, dia kata dia terus masuk ke dalam rumah, tutup grill, kunci grill, tutup pintu. Dan kemudian dia baca apa yang dia tahu di depan pintu, seolah-olah dia mengharapkan macam jadi pagar lah dekat luar tu kan, supaya jangan benda tu boleh masuk. Dan kemudian dia pun tutup TV, naik ke bahagian atas. Adik dia tengah menangis dalam bilik. Mak dia pun dah ada kat dalam bilik adik dia. Lepas tu dia tanya adik dia apa yang berlaku. Adik dia tak nak cerita. Keesokan harinya, maknanya malam tu berlalu macam tu je lah. Keesokan harinya, waktu diorang bersarapan, dia tanya adik dia apa yang berlaku. Ini pula cerita di side adik dia, yang mana pada waktu tu adik dia tengah memandu lah macam biasa. Pada awal dia tak ada apa pun, cuma sampai di satu kawasan yang mana untuk masuk ke kawasan rumah dia akan melalui kawasan pokok-pokok buluh tau. Kawasan tu gelap pada waktu tu. Dan waktu dia orang kata jalan ni, adik dia ternampak betul-betul kat tengah jalan, lampu tinggi pada waktu tu. Adik dia nampak seolah-olah macam ada satu susuk tubuh yang kita gelar sebagai hantu bungkus tadi sedang baring betul-betul melintang di tengah jalan, menyebabkan dia berhenti pada waktu tu. Dan kemudian bila dia tengok betul-betul benda tu apa, dia nampak benda tu, dia terus tekan minyak, seolah-olah macam langgar je lah benda tu. Tapi adik dia kata adik dia tak rasa pun macam langgar, bendul ke apa ke, tak ada. Adik dia terus langgar je. Dan kemudian adik dia dah mula menangis, baca apa yang adik dia tahu. Dan entah macam mana, waktu dia tengah bawa kereta ni, dia pandang ke arah cermin pandang belakang tau. Apa yang dia nampak, berada betul-betul di tengah-tengah tempat duduk belakang ni, ada satu susuk tubuh yang tadi tu sedang duduk tegak pandang ke arah depan. That's why adik dia lepas tu terus ambil telefon. Dia terus type, orang kata macam bukan tekan button hijau tu kot, yang call tu kan, nombor mak dia yang keluar dulu. That's why dia telefon mak dia. Dan selepas daripada tu dia memandu, dia kata dia tak nampak apa kat belakang, tapi dia rasa benda tu ada di belakang dia. Sampailah dia dekat rumah dan cerita bersambung tadilah kan, pagar tu rentak apa semua. Dan dia kata tak tahu apa punca, mungkin laluan tu ataupun tempat tu memang tempat dia, kebetulan adik dia yang lalu. Tapi benda tu ikut sampai ke rumah lah maknanya, sebab dia nampak benda tu berdiri di sebelah kereta adik dia kan. Dan itulah pengalaman seram yang pernah dialami oleh si Faizal ni dan juga adik dia. Bayangan hitam dalam bilik. Kisah seram kita yang kedua ni pula
diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai As. Yang mana As ni dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia tinggal di rumah seorang diri. Kisah dia berbunyi begini. Okey, As bagi tahu yang dia ni ada 3 orang abang. Dalam adik-beradik dia ni ada 3 orang abang. Yang mana abang-abang dia ni semuanya dah berkahwin. Jadi dah duduk dekat luar lah kan. Dah duduk sendirilah. Yang tinggal di rumah itu hanyalah si As ni dengan mak ayah dia. Mana 3 orang dalam satu rumah yang dikatakan besar. Rumah dia ni ada 3 tingkat. Dan rumah dia pula terletak di Shah Alam. Mak ayah dia kedua-duanya adalah seorang lecturer. So boleh kategorikan si As ni orang senang lah. Pernah berlaku satu waktu tu yang mana mak ayah si As ni dia pergi vacation ataupun percutian ke luar negara. Berdua je, kira dating lah kan. Si As ni pula dia tinggal di rumah. Pada awalnya dia nak tidur rumah kawan dia, tapi disebabkan kawan dia ni pun ada abang juga kan, jadi nak kena jaga aurat apa semua. So dia kata leceh lah, tak apalah dia tinggal kat rumah. Korang bayangkan, rumah 3 tingkat, rumah sebesar tu dia tinggal seorang. Pernah berlaku yang mana pada waktu tu kisah seram ni berlaku di bilik dia. Yang mana dekat rumah ni dia ada bela seekor kucing, yang mana dikatakan kucing ni adalah kucing kesayangan dia lah. Dia tak gelar nama, jadi saya gelar nama kucing dia ni sebagai Didi. Nama kartun tu Didi. Okey. Jadi dia kata biasanya Didi ni berada di dalam sangkau lah dekat luar. Tapi sebabkan dia seorang, jadi dibawa Didi ni masuk ke dalam rumah, tidur bersama dengan dia. Benda ni berlaku dalam pukul 2 lebih pagi macam tu. Dia tersedar daripada tidur dia disebabkan dia terdengar ada bunyi hentakan daripada dalam bilik dia. Macam tak tahu hentakan apa, tapi bunyi itu seakan-akan menyebabkan dia tersedar. Jadi bila dia tersedar, dia kata, bunyi apa tu? Dia kata dalam mamai-mamai ni. Dia pun pejam mata balik, cuba untuk lelap. Baru dia nak lelap, tiba-tiba dekat kaki dia seolah-olah macam ada sesuatu yang pijak kaki. Jadi dia buka mata, dia terkejut pada waktu tu. Dia buka mata dia dan kemudian dia nampak Didi ni berada di atas katil dia. Sedang duduk atas katil. Maknanya dia kata, Didi ni terkejut. Daripada bawah katil mungkin dia naik atas katil kan. That's why dia rasa benda tu. Dan yang peliknya, Didi ni seolah-olah sedang duduk, kaki belakangnya dilipat, kaki depan tegak. Korang dapat bayang, kucing duduk tu dan pandang ke satu sudut, yang mana sudut itu betul-betul berada di tepi lemari dan kemudian ada pintu bilik air. Kawasan tu gelap tau. Tempat yang kucing dia tengok ni gelap. Jadi dia tak nampak apa-apa. Dia cuma macam cuba macam perhatikan kawasan gelap tu. Bila mata dia dah sesuai dengan pencahayaan di dalam bilik ni, dia nampak betul-betul dekat kawasan tu ada satu bayangan susuk tubuh seolah-olah macam perempuan berambut panjang. Menyebabkan waktu ni dia terkejut, mata dia terbeliak tau. Dia kata, apa yang aku nampak ni? Dia kata macam tu. Dia pun tengok, lepas tu dia kata, Didi, sini Didi. Dia kata macam tu. Didi ni tak bergerak, tengok je ke arah orang kata tempat gelap ni. Menyebabkan bila dia tengok lama kelamaan, di bahagian kepala ni pula, di bahagian kepala bayangan ni, tiba-tiba ada satu cahaya seolah-olah macam mata yang sedang tengok ke arah dia. Dia capai apa yang ada di sekeliling dia pada waktu tu, yang mana yang dia dapat adalah satu bantal kecil. Dia pegang bantal tu, dia baling ke arah orang kata bayangan ni tadi. Dan kemudian bila kena je pada bayangan ni, dia tak kena pada orang kata apa, dia macam kena pada dinding tau. Boom, macam tu. Lepas tu jatuh. Menyebabkan si As ni cakap, tak ada apalah, salah nampak je, dia fikir macam tu. Sebab dia baling tu kena dinding kan, mana mungkin gelap, cahaya luar agaknya pantul-pantul, nampak macam bayang-bayang. So tak apalah. Dia pun bangun, duduk dari atas katil dia ni, nak angkat Didi. Waktu dia nak angkat, dia kata bayangan ni bergerak, macam berjalan masuk ke dalam bilik air. Menyebabkan dia sangat terkejut, terus dia menjerit. Bangun dia, bingkas buka lampu. Dan kemudian terus buka lampu bilik air, tengok dalam bilik air tak ada apa-apa. Sepanjang malam tu, dia kata dia tidur buka lampu.
buka lampu sebab dia takut lah. Dan malam-malam yang berikutnya sama juga, dia tidur buka lampu. Tapi tak ada apa-apa gangguan lah sepanjang mak ayah dia tak ada ni. Cuma satu malam tu je gangguan tu berlaku. Adakah mungkin benda tu memang dah ada dalam rumah? Kita pun tak pasti. Dan kebetulan kucing dia nampak kan. Biasanya kucing dia kat luar betul. Ni kucing dia kat dalam, kucing dia nampak ke? Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu As. Penampakan Pontianak di Balai Bomba. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Aman. Yang mana Aman ni adalah seorang anggota bomba yang bertugas di Selangor. Dan kisah pengalaman seram ini berlaku kepada dia ketika dia berada di balai lah, tempat dia bertugas. Pada waktu tu dia ni bertugas shift malam lah, okey. Dan dia pula baru saja mendirikan rumah tangga, yang mana dia dengan isteri dia PJJ. Yang mana isteri dia adalah seorang guru di sebuah sekolah yang terletak di Terengganu. Dia pula bertugas di Selangor. Okey, pernah berlaku satu malam yang mana pada waktu tu dia sedang berada di dalam pejabat lah. Pejabat tempat dia standby kan. Dan kemudian balai bomba macam korang tahu ada tempat parking traktor di bahagian dalam dan sebagainya. Jadi waktu dia tengah berbual dengan kawan-kawan dia yang lain, jam waktu tu dalam pukul 10 lebih malam macam tu. Dia pun tengah berbual ni, tiba-tiba kawan dia bagi satu idea tu. Dia kata, kau lapar tak? Lapar? Kenapa? Jom beli burger, dia kata. Beli burger? Sekarang? Sekarang lah, lama-lama nanti dah tutup. Boleh? Jom lah, dia kata. Jom. Si Aman ni pun bangun. Dia plan untuk naik motor je lah pada waktu tu dengan kawan dia. Jadi waktu dia tengah bangun ni, dia dapat satu panggilan telefon. Yang mana panggilan telefon ini datang daripada isteri dia. Dan kemudian dia kata, alamak, bini aku call. Jap. Dia pun angkat telefon. Sambil tu dia berjalan untuk keluar daripada pejabat ni. Sampailah dia dekat ruangan tempat parking lori ataupun traktor ni kan. Dia pun keluar dan kemudian dia cakap, hello, tak tidur lagi? Dia kata macam tu. Tak. Kenapa tak chat dia? Tadi kita kan tengah WhatsApp kan? Dia cakap macam tu. Alah, orang nak dengar suara awak lah, rindu. Dia cakap macam tu. Okey lah, biasalah pengantin baru gitulah kan. Jadi dia pun okey lah, layan isteri dia. Dan kemudian kawan dia kata, oi, nak pergi tak nak pergi? Sekejap, bini aku telefon, dia kata. Alah, nak pergi apa? Ayam satu. Okey. Kawan dia pun pergi seorang. Jadi dia ni pun dah lalang dia dekat luar ni. Dia terus duduk betul-betul dekat bahagian traktor belakang ni. Dia ada satu tempat pijak tau. Dia duduk dekat situ, membelakangkan orang kata balai dia ni. Di bahagian belakang balai ni pula ada tempat parking motor, ada parking kereta, dan kemudian ada satu, dia kata macam platform. Platform ni biasanya diorang akan buat latihan turun ke bawah menggunakan tali. Korang pernah nampak kan, selalu dekat balai bomba ada tangga naik ke atas, dan kemudian bahagian wujud, di bahagian apa orang kata, belakang dia pula ada satu dinding yang tinggi macam tu. Dia orang akan turun latihan kat situ. Okey, dia tengah duduk belakang traktor. Dia kata dia pun berbual dengan isteri dia, tanyalah kan besok nak pakai baju apa semua. Jadi isteri dia pun bagi tahu. Waktu dia tengah berbual ni, dia terdengar tahu di bahagian belakang balai ni macam ada suara, orang kata apa sayap-sayap. Sayap burung yang berkibar apa? Suara sayap lah semacam tu, sorry. Suara tu lah macam tu. Jadi dia kata, ada burung ke? Dia fikir macam tu. Sebab suara itu seolah-olah macam kepak dia tu besar tau. Dia kata macam tu. Jadi pada awalnya dia tak layan. Dia pun call lah isteri dia lagi. Dia call isteri lagi pula. Dia pun sambunglah berbual dengan isteri dia. Berbual, bunyi lagi. Dan kali ni dia buat tak tahu lagi. Kali ketiga benda tu berbunyi, isteri dia yang berada di dalam telefon perasan. Yang mana isteri kata, bunyi apa tu? Daripada tadi saya dengar. Bunyi apa? Tak tahu, macam bunyi, entah bunyi apa tadi tu. Ni kot tadi saya dengar macam bunyi burung kat belakang ni. Dia kata, dah berapa kali dah, ada 3 kali dah. Itulah daripada tadi juga saya dengar. Cakap macam tu. Okey lah, dia sambung berbual tak lama lepas tu diorang pun hang up.
kan. Maknanya isteri dia nak tidur lah. Dia pun dah bye-bye apa semua. Dia letak telefon, masukkan dalam poket. Terus dia pergi ke bahagian belakang. Belakang balai ni. Belakang balai ni pun dia perhati. Ada ke burung? Burung apa yang bunyi kepak macam besar sangat tu kan? Dia kata macam tu. Dia pun tengok-tengok. Tiba-tiba mata dia pandang ke arah atas platform ni tadi. Platform yang saya cakap tadi tu. Di atas sekali ada satu susuk tubuh seolah-olah macam pada mulanya dia nampak kain tau. Kain yang berwarna putih tergantung di situ. Jadi dia pun kain apa tu? Dia fikir macam tu. Dia pun tengok. Lah, ada satu rambut yang macam menghurai ke bawah dan kemudian ada tangan seolah-olah macam bertinggi. Tahu tak? Macam menyangkung dekat atas. Dia nampak je macam tu. Dia kata Astaghfirullahaladzim. Dia terus masuk ke dalam balai. Dia masuk ke dalam balai dan kemudian kawan dia balik. Dia pun makan apa semua. Selang beberapa waktu, dia kata dia keluar balik dan kemudian dia tengok di bahagian belakang ni, benda tu dah tak ada lagi. Itulah penampakan yang berlakulah pada malam tu. Pada awalnya waktu dia tengah bercakap tu, dia dengar macam bunyi kepak burung, macam bunyi bendera yang berkibar ditiup angin pun ya juga. Bunyi dia macam tu. Tapi dia terfikir bendera berada di depan, bukan di belakang balai, di depan. Jadi dia rasa tu burung lah. Tapi bila dia perhatikan betul-betul, ada susuk tubuh yang mungkin berkemungkinan adalah kakak cantik ataupun cik pun. Itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Aman. Suara wanita nyanyi. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Wafi. Yang mana Wafi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, gangguan lah senang ceritakan, berlaku kepada diri dia sewaktu dia menginap di salah sebuah homestay yang terletak di Cameron Highland. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan pada waktu tu dia ni sebenarnya baru habis belajar lah dan baru memulakan alam pekerjaan. Jadi dia masih lagi ada link tau, ataupun kontak dengan kawan-kawan tempat dia belajar ni. Okey, pernah berlaku satu waktu yang mana dia dapat tahu daripada salah seorang kawan baik dia, yang mana kawan baik dia ni terkena orang kata penyakit yang diberi nama sebagai kanser perut. Tahu. Jadi kawan dia ni memang down sangat-sangat. Dan kemudian dia kontak kawan-kawan dia yang lain, bagi tahu yang kawan baik dia ni terkena orang kata kanser perut ni. Jadi bila diorang dah dapat tahu semua, diorang sedih lah. Kawan dia orang kot, dan kawan dia ni pula memang dah macam down lah, kaki senang kata macam kemurungan lah kan. Sebab waktu tu dia dapat tahu pun dia dah stage ketiga, kategori teruk jugalah. Jadi salah seorang daripada kawan Wafi ni, dikatakan orang senang, mungkin orang kaya ke macam tu lah. Jadi dia plan dengan kawan-kawan yang lain, apa kata kalau kita hang out, keluarlah, senang cerita kan, keluar, bawa kawan kita yang sakit ni, moga-moga dapatlah beri dia moral ataupun ni sebagai semangat lah kepada dia kan, yang mana kawan-kawan dia support dia. Jadi diorang bersetuju, yang mana pada waktu tu lebih kurang 8 orang dalam satu trip tu tau. Dan sampailah hari yang dijanjikan, dia pun pergilah menaiki beberapa buah kereta, sampailah ke orang kata homestay ni tadi. Dia bukan tak nak ambil hotel, tapi bila ambil hotel dia tak boleh sekali kan. Dia kena ambil bilik macam tu. Jadi dia ambil homestay terus. Okey, dia duduk dekat sana 3 hari 2 malam. Yang mana pada malam yang pertama, dia tak ada dekat homestay. Dia keluar pergi makan, melepak dekat kedai yang macam tu lah. Pada malam yang kedua pula, yang mana hari yang kedua ni pagi, waktu dia orang berjalan-jalan ke kebun teh dan sebagainya, kawan dia yang saya kata orang senang ni, dia ada beli tahu barang-barang macam makan macam tu lah. So dia pun tanya, kau nak buat apa ni? Malam ni kita buat steamboat lah. Steamboat? Tak nak makan luar? Yalah, kita makan happy-happy dekat rumah sudah lah, dia cakap tu kan. Okey, kawan dia pun ataupun dia bersetuju.
Malam tu diorang tak keluar. Diorang just duduk dekat homestay je. Dan salah seorang daripada kawan dia juga ada bawa PlayStation. Game. Tahu kan? PS2, PS3 yang macam tu lah. Tapi dia tak tulis lah. Dia tulis bawa game PlayStation. So diorang main lah dekat TV ramai-ramai. Game bola pada waktu tu. Main. Okay, waktu tengah main ni diorang pun buat steamboat. Kenapa kawan dia pilih steamboat? Sebab senang. Pakai rice cooker je. Rumah tu ada rice cooker. Tak payah nak masak-masak apa, tak payah kan. Just rebus je. Jadi diorang pun makan-makan, bergelak. Ada yang main gitar dekat ruang tamu. Kira riuh lah ruang tamu waktu tu. Entah macam mana kawan dia yang berada di belakang. Waktu ni Wafi tengah main game tau. Dia terdengar kawan dia kat belakang berbual sesama diorang berkenaan cerita seram. Cerita-cerita gangguan lah. Jadi dia pun cakap, "Oi, dah pukul berapa ni? Bawang terbiat ke? Cerita benda-benda macam ni." Kan? Tak adalah, kita orang tengah cerita pasal satu lagu ni. Lagu ni orang kata kalau kita buka, panggil benda tu. Dia cakap macam tu. Lagu apa? Kejap aku buka, dia kata. Dia pun buka lah telefon dia. Bukan Wafi lah, kawan dia ni. Buka dekat YouTube. Yang mana lagu ni ditulis kat dalam kiriman Lingsir Wengi. Lingsir Wangi ke Lingsir Wengi, macam tu lah. Dia tulis W-E. Wengi lah kot kan. Jadi bila kawan dia buka, lagu tu memang kalau korang dengar sendiri pun agak menyeramkan. Saya dah dengar lah baru ni. Cuma saya takkan mainkan di video saya lah. Takut kena copyright kan. Nanti korang boleh search sendiri. Lingsir Wengi. Dan kemudian bila lagu tu dimainkan, awal-awal tu kan, dia orang macam okey je. Seram bro lagu ni kan. Okey lah, tak apa. Dia pun tutup. Dan kemudian Wafi kata, apalah cerita benda-benda macam ni. Gangguan ni berlaku waktu dia orang tengah nak tidur. Waktu dia orang nak tidur ni, dia orang kat dalam homestay ni lebih kurang ada 3 bilik. Jadi dia orang dah bagi-bagilah kan, berapa orang tidur bilik ni, berapa orang tidur bilik ni. Jadi waktu dia orang semua tengah dekat dalam bilik, tak ada orang pun dekat depan. Dia terdengar seperti ada suara humming. Humming macam suara macam tu lah contoh kan. Jadi suara tu adalah suara perempuan. Pada mulanya Wafi ni memang belum tidur. Dia tengah berbual dengan kawan yang berada dalam bilik dia. Diorang dengar, "Jap, kau dengar tak?" Dia cakap macam tu. Dengar. Salah seorang kawan yang berada dalam bilik bersama Wafi ni, dia agak baran tau. Jadi dia pun cakap, "Oi, kau ni memang..." Dia mencarut lah. Saya tak nak cakap lah "Kau ni memang bijak betul lah. Apa buka lagu-lagu macam ni?" Dia kata kan. Mana ada? Tak ada siapa buka lah dalam bilik ni. Ni bilik sebelah ni, dia kata kan. Dia mungkin kawan-kawan yang bilik sebelah lah. Lepas tu kawan dia ni pun keluar, pergi ke arah pintu, buka untuk pergi ke bilik sebelah. Waktu diorang buka, suara ni kuat tau. Berada seolah-olah di ruang tamu. Di ruang tamu. Jadi kawan dia ni ulur kepala tengok ruang tamu gelap waktu tu. Dan waktu dia buka je pintu bilik sebelah pun terbuka. Lepas tu pintu bilik ketiga pun terbuka. Macam ada orang nak keluar. Semua pandang antara satu sama lain dan kemudian cakap, Dengar. Terus kawan-kawan yang lain kan masuk bilik, tutup pintu. Yang si member yang bilik Wafi ni, dia kan saya kata tadi baran, dan satu lagi mungkin dia berani. Dia keluar. Dia keluar dan kemudian cari mana datangnya suara tu. Wafi tak ikut lah. Wafi duduk dalam bilik dia. Dia kata, dengar tak? Suara tu bergema tau. Sampai lagu tu kan. Jadi entah macam mana selang beberapa waktu, kawan dia ni lari masuk ke dalam bilik. Kemudian tutup itu kunci. Lepas tu dia kata, tidur. Dia kata, "Kenapa? Kau dengar kat mana? Dia kata, "Tadi aku pergi dapur." Ni kawan dia cakap. Dia pergi ke dapur. Suara tu seolah-olah datang daripada dapur. Jadi dia pergi ke arah dapur. Kemudian dia dengar, dapur gelap tau. Dia dengar suara tu macam ada orang dalam kat dapur ni sedang humming lagu tu. Dia buka lampu dapur. Dapur pada waktu tu tak ada sesiapa. Dan kemudian dia cuba cari lagi mana datang punca. Memang suara tu datang daripada dapur, tapi dapur hanya dia seorang je yang ada. Seolah-olah benda yang humming tu kawan dia ni tak nampak. That's why kawan dia lari. Lampu depan buka, lampu dapur buka. Malam tu dia orang tidur. Lampu bilik buka, tutup lah. Jadi dia orang tidur. Esokan harinya dia orang bangun, bersiap untuk balik ke rumah masing-masing. Dan Alhamdulillah gangguan itu tidak ikut sampai ke rumah.
Saya tak pasti adakah betul lagu itu panggil benda tu, sebab saya dengar tadi pun pakai earphone tau. Saya tak berani buka kuat. Nanti korang boleh search sendiri, Ling Siruwengi. Ada beberapa YouTubers yang cerita berkenaan dengan lagu ni. Ada yang kata lagu ni adalah satu doa daripada wali, macam wali dekat Indonesia lah. Ada juga yang kata lagu ni pemujaan macam panggil. Saya pun tak pastilah yang mana betul. Nanti bergantung pada anda lah. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Wafi. Gangguan dom asrama. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Zulita. Yang mana Zulita ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia tinggal di sebuah asrama yang terletak di Negeri Sembilan. Kisah dia berbunyi begini. Yang mana pada waktu tu dia ni sebenarnya baru je masuk ke sekolah tu. Untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Macam biasalah bila masuk ke sekolah berasrama, pada hari yang pertama sampailah boleh katakan seminggu pertama lah, akan adanya induksi, betul tak? Jadi pada minggu yang pertama ni macam tak ada apa-apa gangguan. Cuma ada satu malam ni, mana pada waktu tu dia dah berada di sekolah tu lebih kurang 3 bulan macam tu. Ini apa yang dinyatakan di dalam email. Pernah berlaku satu malam. Kisah ni ringkas je. Dia sedang tidur di asrama pada waktu tu. Dan asrama macam biasalah, dom kan? Dom ada banyak loker dan kemudian ada banyak katil double decker. Dia ni sedang tidur, katil dia di bahagian bawah. Dan kemudian dia tersedar, dia tak pasti pukul berapa, dia tak tengok jam. Dia nak pergi ke tandas. Dan kemudian dia kejut kawan dia yang berada di katil sebelah untuk teman dia pergi ke tandas. Dan kemudian dia pergilah berjalan sampai ke tandas. Selesai je semua, dia pun pulang semula ke orang kata dom ni. Masuk saja ke dom asrama dia ni, dia kata kawan dia pun terus baring untuk lelapkan mata. Si Zulita ni pun sama, baring. Cuma dia baring ni, dia memang dia kata kebiasaan dia akan tidur mengiring ke sebelah kanan. Jadi bila dia mengiring, dia kata dia nampak kawan yang berada di katil sebelah dia. Yang mana kawan dia ni pula baring mengiring ke sebelah kiri, menghadap ke arah dia. Yang mana kawan dia tengah tidur nyenyak lah time tu, dengan selimutnya apa semua kan. Entah macam mana, dia kata dia pejamkan mata sebab dia dengar kawan dia yang berada di sebelah kanan dia ni macam berdengkur. Jadi dia kata dia pejamkan mata, cuba untuk lelap. Tiba-tiba suara dengkuran itu berhenti. Dan kebiasaannya bila suara berdengkur ni berhenti, kawan dia ni tersedar lah biasanya, ataupun macam ngigau ke apa kan. Dia pun tergerak hati untuk buka mata pandang ke arah kawan dia ni. Apa yang mengejutkan, dia kata waktu dia buka mata, dia nampak kawan dia sedang baring betul mengiring sebelah kiri menghadap dia. Tapi muka kawan dia pada waktu tu, matanya terbuka. Mata hitam kesemuanya, yang kemudian senyum. Mukanya ni seakan-akan macam ada kesan toreh yang masih berdarah. Seramnya dia kata pada waktu tu lah. Dia kata memang dia sangat takut sebab benda tu pandang ke arah dia, atau kawan ni pandang ke arah dia sambil senyum kot. Menyebabkan dia pejam mata dia, cuba untuk tidur. Dan kemudian dia terasa ada nafas yang berada betul-betul di hadapan muka dia. Seolah-olah macam benda tu pergi terus ke tepi ataupun dekat depan muka dia tau. Menyebabkan dia menjerit pada waktu tu. Kawan-kawan dia semua yang lain tersedar, termasuklah kawan dia yang berada sebelah kiri ni, pergi ke arah dia dan tanya kan, Lita, kau kenapa Lita? Lita, kenapa kan? Dan dia kata dia nampak kawan dia ni punya muka macam tu. Kawan dia pun jadi takut sebab kawan dia tidur je, kawan dia kata kan. So malam tu kebanyakan pelajar di dalam dom itu tak dapat tidur disebabkan gangguan itu. Dan semuanya pandang ke arah Zulita ni sebab dia takut Zulita ni kena, orang kata apa, histeria ke apa kan. Dia tak tahu apa punca kenapa dia kena ganggu. Dan dia jarang sangat kena ganggu kat asrama.
Ada gangguan tapi taklah teruk. Gangguan penampakan hanya itulah satu. Dia kata bila dia buka mata, dia nampak muka kawan dia dalam keadaan yang macam tu, senyum pandang dia. Ush, siapa tak takut, betul tak? Dan Alhamdulillah lah gangguan itu tidak berlarutan sampailah dia sekarang pun dah habis sekolah. Umur dia pun saya tak pastilah berapa sebab dia kata sekarang ni dia dah bekerja. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita, iaitu Zulita. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description kat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni dan anda suka dengan cara penyampaian saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.